Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata pengarang rahimahullahu taala, soalan, bilakah sebenarnya Al-Quran diturunkan? Jawab, para ulama bersependapat mengatakan bahawa kitab suci Al-Quran adalah diturunkan pada bulan Ramadan dengan berdasarkan kepada firman Allah dalam beberapa surah, di antaranya yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185, iaitu firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dalil yang kedua surah Al-Qadr ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, yakni dalam bulan Ramadan. Dan pada surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati bulan Ramadan, sungguhnya kami memberi ancaman. Yang keempat surah Al-Anfal, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan ke atas hamba kami pada hari perbezaan, iaitu hari pertemuan dua golongan muslim dan kafir dalam perangan Badar pada bulan Ramadan, dan Allah itu amat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Baik, bila Quran turun? Quran turun pada bulan Ramadan. Al-Quran dia istimewa, tak macam kitab-kitab yang sebelum ini, Zabur, Taurat dan Injil. Zabur, Taurat dan Injil dia turun siap satu malam sekaligus, sutir kitab. Al-Quran diturun sikit-sikit selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Satu surah ada ayat saja. Selama 23 tahun baru siap sutir Quran, turun dari langit. Kitab Taurat Nabi Musa dapat satu malam di Bukit Tursaina siap satu kitab Taurat. Jadi tidak ada khilaf ijma' ulama bila turun Quran bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan di bulan raja segala bulan. Ya sebenarnya tak ada bulan yang tak molek. Dia mana kan Ramadan? Ramadan dia penghulu bulan. Bukan hak lawang dia tu tak molek. Sebab tu sepanjang bulan Islam tak ada benda pun yang tak molek. Orang dulu-dulu dia bulan Safar tak molek. Bulan Safar panggil. Asalnya sebut Safar. Melayu panggil Terengganu Safar. Bulan Safar bulan tak molek. Nak-nak hari Rabu. Ni ayah ping belaka ni. Semua bulan Islam molek belaka. Nak menikah bulan mana pun molek belaka. Bulan Ramadan pun molek nikah. Tapi cuma orang dari nak makan tu tak apa sedap. Ini orang tak ada pitih jamu bulan Ramadan. Nikah tadi, pada nikah balik bawah ada air. Tapi semua molek belaka. Ada orang kata tak, bulan ni lebih molek, bulan ni lebih molek, bulan ni tak molek. Jawabnya ngaruk. Tapi kalau orang kata bulan Syawal lebih afdal, boleh diterima, kerana ada ulama berkata demikian. Tapi jangan kata bulan lain tak molek, kerana semua bulan molek belaka. Yang paling hebat sekali bulan Ramadan, kerana banyak peristiwa hebat dalam bulan Ramadan. Di antaranya iaitu turun kitab Al-Quran daripada langit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, jelas tak payah tafsir. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ialah yang unzila fihi Al-Quran, diturunkan dalam bulan ni akan Quran. Jelas dah. Bukan mana Quran termaksud lain tak. Ayat Quran turun bulan Ramadan. Bila turun? Malam Lailatul Qadar. Tadi umum bulan Ramadan. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkannya
akan Quran fi lailatul qadar, malam qadar, malam yang paling hebat di dalam segala malam. Turun mula-mula di mana cikgu? Ayat Quran? Di Mekah ke Madinah? Mekah Madinah? Mekah. Mekah tu kat mana? Dia banyak. Section berapa? Gua. Tu gua. Nak gua Hira. Kena tahu sejarah Quran. Quran bukan buku karangan manusia. Tak. Buku dari langit, kalam Allah. Ambil tahu sejarah dia. Ayat yang pertama, ayat dia Iqra. Jadi datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam nak turun Iqra tu. Jibril pun kata, ya Muhammad, Iqra. Wahai Nabi, baca lah. Yang ini suruh baca firman Allah yang turun. Nabi kata, wama ana biqari'in, aku tidak qari. 3 kali aku tidak qari, bukan qari musawaqah, mana aku tak pandai membaca. Barulah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu ayat yang pertama. Maka kita tahu dah bulan Ramadan turun Quran. Batu bulan Ramadan juga turun Jibril alaihi salam. Setiap Ramadan mentadarus Al-Quran bersama Nabi 2 orang. Nabi baca, Jibril dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Batu sunat tadarus bulan Ramadan. Ada kata tak sunat tadarus, duk sibuk waktu tak sunat tadarus pula. Kan bulan Ramadan Jibril baca, suruh Nabi baca. Setahun mari dengar. Nabi baca. Bila baca Jibril perhati betul ke tak? Betul. Tu tadarus ni bukan baca seorang. Seorang baca dan ada orang dengar. Sekurang-kurangnya seorang. Tu dipanggil tadarus. Baca seorang, gua ni pula boleh pahala kau. Hak pandai-pandai dah baca seorang. Soalan yang seterusnya, mengapa Quran dipandang mulia, semulia-mulia kitab yang wujud di dunia ini? Apa dia lebih sekali? Sebenarnya kitab Quran Al-Karim selain daripada sebuah perlembagaan Islam yang syumul, juga merupakan sebesar-besar mukjizat maknawi. Kerana ia datang daripada Allah yang Maha Mulia, diturunkan kepada semulia-mulia makhluk Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan semulia-mulia malaikat Jibril dalam semulia-mulia bahasa Arab, diturunkan pada semulia-mulia malam Lailatul Qadar dan semulia-mulia tempat, iaitu Mekah. Justru itu maka sempurna kemuliaan Al-Quran dalam semua keadaan. Kenapa Al-Quran ni dia paling mulia, mengatasi hak lain-lain, mengatasi kitab Zabur, Taurat dan Injil dan suhu-suhu? Tak usah banding kitab-kitab ulama'. Nak banding kitab karangan ulama' dengan Quran, kau tak banding. Kerana kitab ulama' tulisan ulama'. Ulama' ni asalnya jahil, kemudian Tuhan beri ilmu, dia pun tulis kitab. Allah Ta'ala ni Tuhan punya Quran, dia tak jahil. Dia setahu-tahu semua ilmu yang meliputi segala sesuatu. Maka oleh kerana dia tu adalah kalam Allah, maka kitab Quran paling mulia. Nampak? Dan turun daripada tempat yang tinggi, langit. Langit mulia. Tak langit mulia. Dia tanah ni bangsa kepada hina. Kalau orang nak marah, turun tanah. Nampak? Suruh turun tanah. Kalau orang-orang besar-besar mari naik atas. Dah cayang makan bawah. Di atas ni orang mulia. Tak? Dahlah dia tu daripada Allah Ta'ala yang Maha Mulia, diturunkan pula oleh Jibril, iaitulah malaikat yang paling lebih sekali, kepada manusia yang paling lebih, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3 kali lebih kat situ. Pertama kalam Allah. Yang kedua turun atas makhluk yang paling hebat, Nabi Muhammad paling hebat. Kalau kata makhluk yang paling lebih sekali, Nabi kita. Sebut dalam kitab-kitab akidah, Nabi kita lebih afdal daripada segala Nabi, lebih afdal daripada segala makhluk, daripada malaikat, lebih lagi. Dengan bidadari ke, dengan syurga ke, lebih Nabi kita lagi. Dia nombor 1 lah, makhluk terbaik. Diturunkan pula oleh semulia-mulia malaikat Jibril, Sayyiduna Jibril. Jibril Sayyidina kau. Pengulu kita kau. 3 dah kemuliaan. Yang keempat, turun pada malam yang paling mulia. Bulan yang paling mulia, malam paling mulia. Bulan Ramadan paling mulia, 4 kemuliaan lah situ Quran. Yang kelima, malam paling mulia, malam Lailatul Qadar. Yang keenam, diturunkan pula di negeri yang paling mulia, iaitu engkau. Lepas tu kalau kita nak melancong di Mekah tu, ni nak sibuk New York, Tokyo, Madrid, Barcelona, faham? Duduk Soho tu bodoh. Mekah dulu kata bodoh nak marah, ngaji ingat dapat city tinggi-tinggi. Gak dok Soho gak ambil gambar di New York lah apalah, dah Mekah mau pergi lagi. Dak lagi yang bodoh. Faham? Pergi tengok ibu kota yang paling hebat tu. Nak baru tengok kota lain. Kota Mekah ni zaman Rasulullah tu 1000 orang dah mari. Sebelum Nabi lahir tu orang mari tu. Nampak hebat Mekah. Dari zaman Nabi Ibrahim. Tu yang Abrahah ni nak perang Mekah tu, tu. Pasal bandar kota raya Mekah masa tu sangat maju. Masa tu dia panggil kota dah. Dia panggil bandar. Kota-kota ni besar. Kota besar. Kalau Terengganu dah panggil kota. Panggil Pekan Cowboy. Tapi dah reti bahasa je buh bandar raya. Pekan Cowboy. Dia stokeng ada saya. Dia beli stokeng ada saya. Bandar raya Terengganu. Kota raya Mekah ni pada zaman Abrahah. Oleh kerana dia dengar ramai sangat nak tahu orang mari ke kota Mekah, jadi sakit hati. Jadi Abrahah kata kita buat di Yaman pula biar orang mari ramai. Nak tarik orang, Abrahah pun buat bangunan lawa-lawa, water perang. Nak buat di Yaman, orang tak mari juga. Abrahah buat pampai, tak mari juga. Abrahah buat macam-macam, maiding mall apa jual, tak mari juga. Lala mesuarak dengan menteri-menteri dia. Bapa kita buat macam-macam pasarana, orang tak mari. Orang pergi Mekah juga. Tu kelebihan kota Mekah. Faham? Tahun berapa tu? Tahun 570 kau. Masihi. 570. Masa Alfonso di Albuquerque mari ke Melaka, istana Raja Melaka saja. Nampak? Sultan Melaka yang dibuat daripada kayu. Hak lain rumah orang kampung buat ngebuluh belaka. Tu tahun berapa? 1500 sebelah. Ni 500 lebih. Bermakna 1000 tahun sebelum tu kota Mekah ni orang panggil bandar raya tu. Dah kita nak sehuruan ni. Daripada satelit nampak kota raya Mekah paling cerah mengatasi New York. Nampak? New York tu cerah dah. Pasal bandar New York ni besar. Bandar New York ni besar. Lebih besar besar dengan Kuala Lumpur 27 kali. Tu New York. Kahirah besar daripada Kuala Lumpur 24 kali. Tu Kahirah. Mekah besar lagi. Nampak daripada langit cerah. Tu hebat. Lepas tu kalau tanya kota yang paling hebat, kena jawab Mekah. Kalau kita jawab New York, haram, berdosa besar. Nampak? Ni fardu ain, kena tahu. Bapa dia hebat? Sebab ada Kaabah. Maka turun di Mekah mengatasi turun tempat lain.
Kemudian turun pula pada bahasa yang paling hebat, bahasa Arab. Bahasa paling hebat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami turunkan dia Quran tu Arabiyya, bahasa Arab. Kalau tanya bahasa benda paling molek, kita wajib jawab Arab. Jawab bahasa Inggeris, balik awal. Kalau kita intikak bahasa Inggeris lebih molek bahasa Arab, jadi kafir. Kerana bahasa Arab pertuturan Nabi. Kita tak pandai bahasa Arab pun wajib kena intikak gitu. Kena sayang. Biar ada anda pun. Macam kita tengok orang pakai jubah serban, kita tak pakai, wajib kita kasih. Kerana tu pakaian Nabi. Bukan kita kasih kat tukang pakai tu, pakaian dia tu. Kerana tu pakaian Rasulullah. Gitu juga kita tak anda kalau cakap Arab tak anda pandai anak anta. Nampak? Tak apalah kita kena sayang bahasa Arab, biar bodoh bahasa Arab pun. Kerana bahasa Arab Nabi kata li'annani Arabiyyun, kerana aku ni bangsa Arab. Kamu kena kasih Boleh dua patah anak anta, tak apa dah. Esok anak pergi rumah saya. Tak apa, awak pergi rumah anta. Agak gila. Faham tak? Biar dah boleh sebut juga. Tak? Masing-masing pergi rumah masing-masing. Jadi begitulah mulianya Quran. Dia tu kalamullah, turun pula Jibril waktu turun. Bukan dewan bahasa dan pustaka. Dah, tidak agak cetang tu. Turun pula kepada Nabi yang paling mulia. Nabi ni nak banding dengan malaikat, lebih Nabi lagi. Batu ulama dia tu. Paling mulia sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kemudian para nabi dan para rasul, kemudian para malaikat. Lepas para malaikat hak mulia juga sahabat Nabi. Lepas sahabat Nabi, umat Nabi yang ikut Nabi. Buat kita sebagai muslim mukmin dengan penuh keyakinan mengakui tentang kemuliaan Al-Quran tidak ada tandingan. Alangkah bertuahnya mereka yang mempelajari dan menghayati Al-Quran, menghafaz dan mengajar Al-Quran. Serta beramal dengannya. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah mereka yang mempelajari Quran dan orang yang mengajarkannya. Hadis ni menyebut tentang kelebihan, satu kelebihan yang patut kita rebut. Khairukum, sebaik-baik kamu, kamu ni tuju pada orang beriman, bukan manusia. Iaitu man ta'allamal Quran, dia belajar Quran. Belajar Quran ni sama dia belajar tajwidnya, siapa boleh baca, atau dia belajar nahunya, balaghahnya, dia belajar tafsirnya, asbab nuzulnya. Hukum yang berkaitan dan perkara yang berkaitan dengan Quran dia panggil belajar Quran. Hak mau kopeh sekali belajar membaca. Batu kita ambil orang kopeh tu. Belajar membaca Quran. Bila kita belajar membaca dan boleh baca ataupun lain lebih daripada itu, wa'allamahu, ajar orang lain pula. Ni khair. Khair maknanya yang terbaik. Orang yang belajar Quran, dia dapat balasan yang sangat besar. Dan buku lain tak boleh belajar, boleh. Tapi yang terbaik iaitu yang belajar Quran. Kita tak berasa hebat. Kita berasa hebatnya anak kita tu lah pergi belajar di Jepun. Tu hebat. Belajar dia engineer. Engineer bahagian dia tenaga atom. Bahagian nak netuk nuklear. Tu hebat. Tak berasa hebat pun anak kita tu seorang tak pergi mana-mana. Dia belajar Quran. Ni kapung surah. Padahal Nabi kata khairukum. Bodoh punya Melayu. Bukan salah mengaji hak dunia, tak. Belajar arkitek, belajar engineer, belajar doktor, belajar bahasa, tak. Belajar sains, kimia, fizik.
bagus belaka. Tapi khairukum man ta'allama Quran. Yang terbaik sekali belajar Quran. Dah boleh dia ajar Quran. La ilaha illallah. Dah mu tanya nak boleh dia. Boleh makan minum. Dah mau belajar sains boleh makan minum. Tu yang belajar universiti seluruh dunia tu, balik tu boleh kerja tu, siapa yang wi kerja? CJ ke Tuhan wi? Dah? Bodoh kan? Adakah semua orang ada CJ boleh kerja? Dah? Balik Amerika jual jagung? Ngaji Australia siap buat master tak ada kerja, jual minyak selenda? Nampak? Pah Universiti Melaya main MLN ada kerja? Dah kalau ngaji tu boleh kerja, mesti automatik boleh kerja. Betul tak? Kalau universiti degree saja 80,000 orang dah setahun. Tu degree. Diploma kau ramai. Kata ribu lah setahun diploma. Kekosongan 25,000 setahun. Lebih 115,000. Tahu mana? Tu ada ni jual jagung, ni jadi salesman kereta. Tak? Sama kau. Bukan makan minum Quran ni. Dengan kita sekolah jago belajar sains dulu. Lepas tu guna sains ni. No. Tak guna. Nak belajar matematik, tak guna matematik. Belajar sastra, tak guna sastra. Nak dah kopi sastra apa? SPM kredit sains, baik kimuto. Dah akal sains, akal kimuto. Tu Tuhan awak lah ke? Jangan tanya dah nak akan dia ngaji Quran. La ilaha illallah. Ni bukan makan. Makan daripada langit siap dah. Tak usah kita ni MIC, MCA, Tuhan bagi makan belaka. Nampak? Apa dia panggil MCA? Money can act. Money, duit boleh memberi tindakan. Tak? Kerana duit. Lepas tu dia kuat cari duit Cina. Dia panggil MCA. MIC, keling dia MIC. Keling ni dia tengok belah mana ramai. Dia tengok malah kalau Melayu ramai, dia pergi kat Melayu. May I coming? Faham? Dia masuk belah tu. Faham? Dia panggil MIC. Faham tak? Faham tak apa? No, komunis Rusia. Moskow komunis. Nak bunuh umat Islam. Kenyang nyanda makan. Ada apa? Dah kita ngaji Quran nak lapar. Bengong sungguh. Dia ngaji Quran nak akan apa? Orang gohek taksi 12 anak aku. Gohek taksi. Tak? Nolak tidur bawah taksi tidur. Kenapa? 12 anak. So gohek gitu. Tak ada speed pun. Kan nampak berat nanang taksi. Bukan barang si mana. Berat nanang. Tak, 12 anak, bapak anak. Tak, 780 kilo sekor. Tak, dah. Apa bodoh ni, tak ada tauhid. Nak belajar lah. Nak nabasiti lah. Tapi itu bukan tukang beri makan kamu. Beri makan Allah Ta'ala. Tak sampai masa Tuhan nak beri mati. Raja mati. Mati tak raja? Dah. Raja mati dah kalau JKK. Lagi mati. Jadi belajar Quran. Tak mesti kita belajar Quran ni maknanya jadi guru Quran. Tapi kalau kita reti, kita ajar orang. Guru ni dia ada formal, ada tidak formal. Guru tu maknanya buka balasah, buka madrasah, buka kelas Quran. Ngajar surah tu khususiah. Kita hak tak khususiah, tak apa. Kita pandai baca Quran, kawan kita tak pandai, kita ajar dia. Faham? Atau dia baca salah, kita tolong beki, tolong tegur. Back tu ajar juga. Maka siapa yang belajar Quran
Sama ada dia belajar Quran tu di Mahat Tahfiz atau di pusat-pusat pengajian Quran, atau dia belajar tafsir Quran, hak berkait dengan Quran, maka dialah penuntut yang paling mulia dalam segala ilmu yang dituntut di atas muka bumi. Apa pandangan Islam terhadap mereka yang tidak belajar Quran atau tidak mengetahui walaupun satu ayat? Perbuatan atau sikap seperti ini amat dikesali yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam, kerana ia jelas menunjukkan betapa jahil tentang Islam dan memandang ringan segala pengajarannya, sedangkan ia sendiri sebagai penganut Islam. Menurut pandangan Islam, amat hina dan rendah pekerti mereka yang tidak boleh membaca Quran atau tidak menghafaz walaupun beberapa ayat. Maka orang seperti ini adalah dianggap sebagai rumah buruk atau rumah kosong. Ini amatlah tepat kali dengan sabda Nabi SAW, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib, rawahu Tirmizi. Sungguhnya orang yang tidak dapat langsung Al-Quran dalam rongga hatinya adalah seperti rumah roboh yang sudah buruk. Orang yang tak boleh baca Quran, orang ni orang hina. Lepas tu kita fikirlah nak jadi hina sampai kemampu ke atau tak mahu. Bang, kita dah hina, tak pandai baca orang putih, rasa rendah diri, tak erti. Bang, orang putih apa lebih jahat tu. Nak dulu orang tak boleh baca Quran, malu lah. Ni ada hal mata pelajaran dalam sekolah Islam boleh pilih, tak mau ambil tak apa. Bang, kayak gini tertegaknya negara Islam di dalam Malaysia ni, kita buat satu akta. Kalau tidak dapat kepujian dalam agama Islam, tak boleh sambung ke IPT. Faham? Lulus saja tak boleh. Mata 65 ke bawah tak boleh. 65 ke atas dalam bab agama, akidah, baru boleh sambung. Kena buat gitu, baru orang buka mata. Nak, ni tak pas apa Islam. Nak, terbaik universiti, bodoh ke kura. Tak kerti benda. Tajwid tak kerti, tafsir tak kerti, i'rab tak kerti, apa tak kerti. Nah, ni akhir zaman. Kena baiki balik. Tersuruh dah kajian buat, tak jadi apa buat dah dah. Mereka dia buta Quran kau. Kita tukar dia, buh orang lain pula. Tuju tak? Buat gitu. Kan Quran ni kalamullah. Allah ni tuang punya bumi. Kita ni tupang bumi Allah. Bumi yang kita duduk ni bukan bumi tok kita. Faham? Bumi Allah. Reti bahasa lah sikit. Jangan jadi puak tak reti bahasa. Jadi agama hak Allah buah belakang. Dia buah depan. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam dia kena atas. Tak ada orang atas pada dia. Tak pas Islam, mata pelajaran Islam, tak kredit, tak kepujian, balik awal. Nak kerja, tak boleh. Nak makan gaji, tengok Islam berapa markah SPN. Islam 65, boleh. Kena A, faham? B tak boleh. B kerja ni naik rumah batu. Faham? Awak gitu. Nak jadi pengarah, kena lulus 90% mata pelajaran Islam. Tak kira lah. Jabat aiwang, jabat utang, jabat menatang, tak ada kira. Baru jadi Islam tu mulia. Ni tak apa, tak pas, tak apa. Mu ambil Islam, aku nak ambil. Aduh, tak ambil agama Islam. Dia mau ambil ni, aku ambil lukisan. Aku ambil tukang kayu. Sebab dia agama Islam ni, dia peraturan kita. Ada pun sains bukan peraturan kita. Faham? Agama Islam ni peraturan kita hidup. Mesti cemerlang. Ni tulis saja umat ulul albab. Ulul albab ni orang yang mahir Quran, tahu Quran, taat Quran, baru ulul albab. Ni ulul albab tapi baca Quran tak pandai, tu wahulu berbak. Masuk angin, semut penuh hukum. Malu kat orang. Ni bangsa yang hina tak boleh baca Quran. Tak ingat beberapa ayat dalam dada, balik awal. Nampak? Tok Imam juru nikah tanya, baca wadduha kali. Sebelum saya akad nikah, Acik baca wadduha kali. Ngatim pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Lagi?
Tak ingat tau. Nama ingat wadduha saja. Tahun depan nikah. Faham benda ayat Quran tak ingat dalam dada nak jadi laki orang. Jadi laki lembu boleh walaupun tak wajib ingat, tapi satu kehinaan. Tak hina kalau kita tak ingat surah Al-Baqarah mega panjang. Dah wadduha tak ingat. Alam tarakai tak ingat. Tak, 3 ku tak reti. Cuba baca 3 ku kali. Kuku tak boleh. Tak boleh ayat-ayat pendek gitu nak jadi suami orang. Mu mabuk ke benda? Kamu nak jadi pemimpin rumah tangga ke mu bampir kuda? Tak. Kuliah tak ingat? Tak ingat. Nak bining. Tu kata. Batu jadi bodoh anak. Bini mu bodoh dah, tok lelaki bodoh dah. Tok lelaki girls pocket dah bodoh. Sungguh. Dia bawa dia tengok dia bawa lori hok kat tinggal tepi jalan. Stokor pinggir jalan tu. Nampak? Cik tanya dia bawa. Cik baca 3 ku kali. Nya ai dia bawa. Kita bodoh gitu kok. Angin tu nak nikah. Ayat Quran tak ingat bersepatah harang nak nikah. Ni mari duan dengan akalang. Tok tua pula terima pula. Gekarung bodoh kita buat natu. Tak. Bukan kena ingat 1 juzu parok gak. Tak. Atau 2-3 juzu. Ayat 5-6 surah je. Pendek-pendek boleh jadi imam mayang gerik. Tak. Mana tahu tanya orang tu imam tak ada. Natu jadi. Tak agak juga. Nah, turun mayang garis surah tu imam dah ingat, tu imam balik. Uzur segugu. Jadi tak ada orang tua kata pergi bang, mak kali jadi imam. Mak pun tak ada apa-apa lah. Nah, bahang kul huwallah rakaat pertama. Nah, kuliah rakaat kedua. Tak apa balik pun pandai agak baca. Takut mak jadi imam kali, tu imam ada ni. Suruh natu kali. Nak. Main 3-4 bulan dah nikah. Tengah kali jadi imam. Maliki yaumiddin. Bunyi sudah kerja dah. Yang kita heran ni tak malu minta anak orang. Tak ingat ayat Quran minta anak orang. La ilaha illallah. Tak tahu benda ni. Juru nikah pun bodoh kok. Tanya kok tak. Kira ceramah lebih 2 minit akak nikah. Dia tanya kok. Suruh ngucap tengok pelak ke tak. Fatihah sekali. Kuliah sekali nak dengar. Rukun imam berapa perkara. Baru jadi orang. Bukan wajib jadi ustaz nak nikah. Tapi hak bodoh-bodoh itu tak reti juga. Berat nanang. Quran tu tengok dia khabar. Maka orang yang tak pandai baca Quran ni dianggap sebagai rumah buruk. Rumah buruk. Rumah buruk je. Tapi heran nak duduk rumah baru. Dia tu rumah buruk. Ni. Kita tak hina tak pandai baca sains, matematik, fizik, kimia, elektronik. Tak hina lagi. Tak hina tak boleh nak buka komputer. Tapi tak boleh baca Quran. Orang Allah Quran surah juz amma. Tak. Tak boleh baca. Maka makhluk yang sangat hina. Nak balik serumah. Bini tak boleh baca Quran. Laki tak ada tak. Tok tua. Tengok tongong tu. Tok tua. Tok tua pada makan kedarah. Tati telur. Tok tua. Quran tak anda baca. Awak pandai tu. Sinobano. Kosmos. Nampak? Allah benda nak jadi. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada ingat beberapa surah dalam dadanya atau beberapa ayat, dia adalah rumah buruk. Tak pakai mak bang orang panggil. Buruk dah macam aicor. Apakah wajib dan tanggungjawab kita sebagai muslim dan mukmin terhadap Quran?
Sebagai orang Muslim yang beriman dengan Allah, sudah sewajarnya mengetahui dan memahami tentang tanggungjawab terhadap Quran sebagai imam kita. Al-Quranu imami. Di bawah ini dicatatkan beberapa perkara yang menjadi tanggungjawab kita terhadap Quran. Wajib kita mempercayai dengan sepenuh hati bahawa Quran adalah datang dari Allah, dan orang yang tidak mempercayai Quran adalah terkeluar dari agama Islam. Wajib kita pelihara dari sebarang kotoran, pencemaran dan juga dari sebarang kesalahan dan sebagainya. Wajib kita pelajarinya sama ada mengenai bacaannya maupun memahami isi kandungannya. Wajib kita beramal dengannya sama ada mengenai soal akidah, soal ibadah dan yang berhubung dengan kehidupan kita seluruhnya. Jadi tanggungjawab kita kepada Al-Quran ada 4. Yang paling penting sekali iaitulah kita ikut akan arahan Al-Quran. Walaupun kita baca tak sedap, walaupun kita baca tak apa comel, walaupun kita tak mahir membaca, tapi yang paling penting adalah suruh dan larang dalam Quran. Itu mali mustahak ni. Lalu baca sedap tapi lawan Quran, awak apa? Dia imam dah, tarik Quran janganlah. Kalau mayang isi duduk belakang dia, sedap sungguh lah dengar. Tetapi menyebelahi orang zalim. Balik awak ni. Dia baca Quran tapi nampak dia masih lagi bersama dengan orang yang tidak suka Al-Quran, dimartabatkan sebagai perlembagaan dalam negara. Dia baca Quran, dia tanding Quran, dia ngajar Quran, ada ngajar Quran. Di akademi Quran, di kelas-kelas Quran. Jangan main ustaz Quran. Hebat ustaz Quran, dengar sokok tinggi lening. Guru Quran. Guru kafalah itulah ini. Tapi dia bersama dengan golongan yang menentang Al-Quran. Ni pelik. Jadi dia ajar Quran cari makan lah. Maka orang ni dia azab di dalam api neraka lagi. Nampak? Quran laknat dia. Kamin qari'in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Ramai sungguh yang baca Quran, tapi Quran laknat atas muka dia. Guru Quran, mudir dari satu akademi Al-Quran. Lah tepatnya. Tengok kau orang corong mati-mati. Aduh. Pasal apa? Pasal kita duduk kata ke pemimpin dia. Dia guru Quran. Dah lebih mending mengguru Quran. Kalau mu bersama dengan golongan yang menentang Al-Quran. Baik mu jadi mak empik congek mutu. Tapi bersama dengan ulama yang nak memperjuangkan Al-Quran. Mung ni guru Quran, mudir Quran, bahang piti atas nama Quran. Madrasah Quran, sekolah Quran, tapi bersama-sama atau menyebelahi dengan golongan yang tak mau Quran menjadi perlembagaan. Tu sedih. Cari makan boleh 2-3 ribu sebulan kalau bagi yang mudir. Kalau ustaz biasa awak sokok tinggi tu boleh 1,000 lebih, 1,200 boleh nak bakar riba. Bayar 200 sebulan, dan situ je mu boleh. Kalau mu boleh, maknanya pakai kapal Mekah 3 wah dak ada ni. Mu boleh pakai helikopter. Mu guru Quran boleh pakai helikopter, beli helikopter 2T dia Itali bawah ni. Sutir 64 juta, hak sutir ni yang buruk sikit 26 juta. Mu bersama dengan golongan yang lawan Quran, dak ada lagi. Dan ni pakai riba. Hati guru benda sombong, ustaz dia sombong tak Quran. Nampak ngajar ni mak tapis. Gitu sokok ni. Tengok tang kita bahasa kau. Ada hutang apa? Faham tak? Sombong tu tengok tak patut tegur. Assalamualaikum. Senyum sikit. Dia mau ngajar Quran, biar hadari pun dah ngajar Quran. Biar berakhlak mulia dah. Jalan pakai haji watik kau tinggi cerita betul. Nak pergi kat kereta. Maybe rasa. Muna samba kau kan naik Ferrari pintu 2. Faham tak? Tuhan tunjuk dah tu. Awak gua ni dalam hati dia Quran, pandai Quran, ngaji sedap.
Nak, tapi tidak ikhlas, maka bila tidak ikhlas, syaitan perdayakan mereka. Yang syaitan tak boleh perdaya illa ibadaka minhumul mukhlisin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas dalam beragama. Kalau cari makan mu balik Mesir ke, balik Jordan ke, balik Ummul Qura ke, tapi cari makan tak duk tetek di tepi kain-kain orang-orang yang zalim, maka mung tidak ikhlas dah. Maka Quran tidak ada rahmat dalam dadamu. Orang tolak Quran, dia keluar daripada agama Islam. Dia tak rangak kata kat orang keluar Islam. Tak kata pun tak apa, pakai keluar dah. Kata tu tolong win dengar supaya mu insaf. Orang yang hina Quran, dia kata Quran ni lapuk lah, ditelang zaman lah, tidak relevan lah, tak maju lah, mundur lah, tak gok cetong lah. Jadi kafir. Jadi kafir, batal Islam dia. Baik, dia kalau dia batal Islam pasal dia kata gitu, kalau kita tak kata batal Islam, batal. Dah, apa dah susah sangat. Orang ketuk, dia ada wuduk, mau ketuk. Kita kata ketuk. Kalau kita tak kata ketuk, batal. Batal kau dah mu ketuk. Faham? Tak payah kata pun dah kata, nak suruh muka bawa takut muda ingat. Kan mu pergi semayang pula, mu ketuk dah ni. Tolong kata, ni tolong khabar. Batal Islam ni, baiki semula akidah. Nak? Wajib kita pelihara daripada sebarang kekotoran. Sengaja lepak kat tempat najis Quran, jadi kafir. Tanam jaga. Sengaja lepak dalam air cor, jadi kafir. Bukan fatwa kita ni, ambil dari kalang-kalang ulama dalam kitab-kitab muktabar. Tolong siapa? Takkan nak bawa kitab-kitab Arab baca pula jadi lambat pula. Tak. Ini muka sekian-sekian, ni dalilnya sekian, buka muka sekian-sekian. Nampak? Janji kau orang nak tunggu belek je sekian hari dah. Tak sengaja lah kita nak lepak buku, tapi dalam tu ada surat Yasin, tak ingat. Lepas dengan surat-surat Yasin tanah. Nak lepas buku lah, buku baru ni yang Dr. Eng tulis yang biung lepas. Faham? Tengok biar jatuh surat Yasin tu biar attack. Wajib kena ambil semula. Waktu tak menghina, tersalah tu. Faham? Ayam berak atas tangga, ambil kulit Quran. Bukan Quran, dah kulit dia. Kulit luar tu. Faham? Siap kulit luar tu, orang ambil tahi ayam. Jadi kafir. Tengok Quran duduk bawah, lepas tu kaki tunjuk tang Quran, dekat dengan Quran, maka hukumnya haram. Faham? Haram. Melainkan jauh tak apa, kaki ngadak Quran. Jauh tak apa. 5 kilometer tak apa. Tak ada air semayang sengaja pegang Quran, haram, berdosa. Walaupun pakai sarung tangan, tak boleh. Ada orang kata, siapa sarung tangan? Sarung tangan ni bukan bak Quran. Sarung tangan ni bak batal wuduk. Jadi kalau dia pakai sarung tangan, setuh tangan kita tak batal wuduk. Macam puang setengah tu dia kerja hak jenis bosan dengan orang, dia pakai sarung tangan. Faham? Dia puang, jadi setuh dengan kita tak batal wuduk. Tak? Hadap baca Quran haram, kena jaga kemuliaan dia. Quran duduk gini, kita pun ambil handphone bawa atas ni, haram. Tak boleh. Bawa kayu sugi, biar haram lagi, kerana kotor. Faham? Bawa anak kunci kereta atas Quran, haram. Dah apa buat kau? Dah bodoh? Buat dah apa bodoh? Dah tak dengar? Nak cerdik kau mana? Tak? Dia tidak ada jangan jalan TV. Cuy, dalam TV pun benda tu. Mengarut ngabang hak mau lah TV. Tanyalah ustazah ngarut kali. Kejap jawab mazhab Syafi'i, kejap jawab mazhab Ambali, ikut baca diri. Nyaknya kau orang. Nak buat boleh tanya ustaz ambil ke?
tok guru ada dalam Malaysia ni ramai boh situ. Tanya, biarnya jawab. Baru ulama jawab. Nak. Kalau betul tak apa, orang jual aiskrim boleh jawab kalau betul. Ni buka dengan air liur ni haram kan. Nak buka tak boleh licin, ambil dengan air liur. Bodoh sungguh. Sebab apa dia ambil dengan air liur? Pasal dia tengok orang buat gitu. Tak. Tengok ambil dengan air liur, buat je tak. Anak dia tengok pula, buat pula. Lapang keturunan. Kan haram air liur ni mustaqzarah. Dia sama dengan air mani. Benda yang tidak najis tapi kotor dan orang tak suka. Tunggu kalau tak suka. Orang tengah duduk di atas wakaf, kita pun pergi ambil. Lama tak muka, orang marah. Barang kotor walaupun tak najis, faham? Maka benda yang orang tak suka itu kita pergi lesek di Quran. Nampak? Tu jahilnya kita. Ambil air lah 2 beledi bawah. Bagian celup tangan. Nah, dah anggap payah sangat kan boleh. Tapi kalau gini tak apa Quran. Ni sipang ni buku bola gabok. Lihat ni buku sains. Tak apa. Jangan tenduk gini atas masuk bahasa Malaysia. Haram. Yang boleh kita letak tutup macam surat khabar kerana tak muri debu. Boleh. Plastik tutup boleh untuk tak muri debu. Tapi kita tak boleh kau. Tak boleh. Dia kena atas kali. Lain bawah. Gini tak apa. Selik gini hak ni buku tu. Dulu kini selamanya. Selik ni pedang Siti Awang. Tak apa lagi. Kerana tidak menghina duduk tepi. Dia tak boleh tindih. Faham? Wajib kita belajar sama ada hal bacaan ataupun memahami isi kandungan. Dia belajar baca Quran. Dia mula-mula sekali baca dulu biar betul. Lepas tu tengok pula maksud dia. Yang besar sekali kita amalkan larangan dan suruhnya. Hak tu besar sekali. Nah, kalau kata boleh ada nak ngaji Quran 60 sebulan, bayar 100 pun tak apa. Quran kan? Matematik bayar. Di tuition apa penuh dia ambil panak lalu rohok. Ni berhenti nata kalang kali kereta. Tak nak ambil anak tuition kat tengah jalan berhenti. Tak. Tapi tak ada orang nak atau anak sampai sibuk itu sekali nak belajar Quran. Kalau sekolah dia ada ajar Quran, alhamdulillah. Tak apa lah. Sebab Tuhan tak tanya ajar di mana, tak kira di mana pun. Tapi hak jenis kat sekolah tak ada ajar Quran, anak jadi karung. Tu tubik-tubik tu, tubik kolej tu. Apa kau boleh baca Quran? Tengok muka kena ada. Dengan rambut perah ni. Macam nilung rambut. Dengan seluar naleh hit hok. Gatal nak punggung. Boleh baca Quran? Berat nandang. Puang rambut kuning. Orang tiok angin. Luar ketak, punggung puing macam-macam seng. Tengok. Nak kolej. Tengok kolej. Berapa putih dia kolej lah bandar. Tengok. So tengok darat. Nak. Tengok tubik cakap. Kalah pai. Kono-kono bijak tu. Bijak ni pandai agama. Bijak. Suhu. Nak jadi orang putih. Tak anda. Tak semua belajar kolej ni. Orang balik ni. Universiti Melaya. Tak anda baca Quran. Orang balik UTM, tak anda baca Quran. Orang balik Universiti Utara, tak anda baca Quran. Tubik UKM, Universiti Kebangsaan, tak anda. Tak usah kata Universiti Cayang. Kalau tidak, mendalami. Hak pandai-pandai dah. Pasal dia pergi belajar. Majoriti bodoh. Umat Islam Malaysia, majoriti buta Quran. Dah guru hak ngajar Quran, tak tahu tafsir. Dia langgar kat batang. Pasal dia tak tahu. Dia penting tajwid. Ada orang dia penting tajwid saja.
Kalau ada orang nak ajar seorang ustaz seorang ngajar tajwid, dia sibuk aja beres. Tak belajar tajwid. Dia penting tajwid saja. Atau ada satu malam tu tok guru mari ngajar tafsir, dia tak dengar, ibah hati sana. Padahal mu belajar tajwid untuk baca je, mu tak dapat hidayah. Faham? Dia panggil sawabul qiraah, baca saja dapat pahala baca. Mu selamat dak akhirat? Belum tentu. Selamat ikut perintah Quran kata berhenti. Quran kata lawang. Kena ikut tu. Quran kata tutup. Quran kata jatuh. Dia penting tajwid je. Anak murid dia yudni, anak murid dia baca yudnina alaihinna min. Hei, jangan dok dengung gitu, tok guru kata. Yudnina alaihin. Tegur balik. Bini tu guru Kemar Katung. Ayat wajib pakai tudung, ayat pakai jibak. Anak dara mu tak pakai jibak, mu ngajar tajwid tu. Tu kata kena laknat saja-saja. Nampak? Anak murid dia kata wazaru, kan wazaru gitu. Wazaru. Wazaru. Tok guru betul. Ma baqiya minar riba. Faham? Ayat tu larang makan riba. Tok guru Quran boleh ada paineng. Faham lagi? Kena laknat. Betul tak? Dah. Piala tinggi-tinggi tekak. Musawakah. Bini pakai tudung cek. Tekak jelek. Dalam Quran kata orang ni. Faham? Alaihinna min jalabibihinna. Jibak itu tudung daripada atas kepala ke atas dada-dada mereka itu. Wajib kita beramal dengannya sama ada mengenai soal akidah, ibadah dan yang berhubung dengan kehidupan kita seluruhnya. Wallahu a'lam. Ini hak lama ni. Soalan pertama, bagaimana cara menyucikan lantai atau kapet yang ada tahi cicak? Adakah mesti basuh dengan air atau memada dengan sapu dengan tisu? Adakah dimaafkan jika masih ada kesannya setelah disapu dengan tisu? Baik, jatuh atas kapet tahi cicak, macam mana nak basuh? Ambil dulu tahi cicak tu, buang. Kemudian tinggallah kesang-kesang dia. Kesang-kesang dia itu kalau tak tanggal dah dengan kita ambil dengan kain, hak tu hak tepat kita wajib basuh. Cara nak basuh kapet tu kalau boleh akak wajib akak, tapi kalau sakok robok jadi berat jadi susah, curah air ke atas kapet. Lekah kena tahi cicak tu curah sikit biar rata. Tahi cicak besar ujung jari biar besar daripada tepak tu. Katakan kena tahi cicak besar ni, curah biar basah besar ni. Faham? Bila basah, lock dulu.
Lepas tu ambil kain atau tisu buat, ambil dia hak basah tu. Sekali lagi pula 3 kali, maka sah pada syarak. Biar dia kering, jirik, sesat masalah. Tapi bagi dia basah, tak sesat masalah kerana tak jiruh dengan air lalu. Bang. Seorang pelajar dikenaki buat assignment yang bertajuk pandangan Jabar dan Ikhtiar menurut Asy'ariyah. Boleh tak tolong jelaskan pasal ini? Akan bagi tahu satu laman web yang boleh saya buat rujukan pasal ini. Kita cikgu suruh buat assignment tentang bab Jabr, bab Jabariyah dan Ikhtiar menurut Jabariyah, menurut Asy'ariyah. Tapi tak tahu nak buat. Dah tak tahu buat, nak buat assignment gua ni. Mu tak tahu nak cerita tentang masalah ikhtiar manusia menurut apa benda ni, aliran Asy'ariyah. Lepas tu kita nak copy ambil, bahaya juga. Cuma nak lulus periksa je lah, bang, ataupun selesai assignment, tapi kita tak dapat manfaat apa pun. Dia nak khabar pun masa ni tak ingat pasal kita bookmark kok dalam internet tu, jadi kita tak ingat. Kalau mersi internet, kita boleh selalu link. Kajian mengatakan badak air merupakan spesies babi. Soalan, adakah badak air dikira najis mughallazah? Jawabnya, babi air tu najis mughallazah. Selagi orang panggil badak air, tak panggil babi, maka itu bukan mughallazah. Faham? Nak kajilah lagu mana pun. Kerana yang dimaksudkan oleh Nabi dan dalam Quran itulah babi yang dilukis oleh ulama dalam kitab Hayatul Hayawan. Dan babi itu banyak ada di negeri Syam, di Palestin. Orang-orang Yahudi. Nampak orang Nasara duduk bela. Jadi babi itulah hak mulut muncung tu sampai hari ni babi gitulah. Sama ada babi hutang atau babi bandaraya. Kalau badak muat kajian pun bagi babi juga, maka kajianmu saja tidak mengubah hukum syarak. Gitu. Kalau masuk tanda dok tutup kepala, adakah sudah memadai dengan baca doa? Anggota kita tidak akan diludah atau dilama oleh najis syaitan. Bolehkah kita sembahyang seorang tapi doa kita doa ramai-ramai seperti Rabbana taqabbal minna solatana dan sebagainya? Baik. 2 amalan. Yang pertama baca doa masuk tanda, yang kedua tutup kepala masuk tanda. Baca doa masuk tanda ini ijma' ulama. Kerana hadis-hadisnya sahih. Tudung kepala masuk tandas ni khilaf ulama kerana hadisnya dhaif. Faham? Sebab tu ulama kata sunat saja atau elok saja, dan tak boleh nak kata haram ataupun tercela. Dia hanya amalan daripada hadis yang dhaif. Orang nak amal tak boleh marah. Tapi cerita ludah-ludah berak tu tak ada nas sebenarnya. Cuma hadis ada Nabi masuk kepala bertutup. Tetapi hadis itu dhaif pun boleh untuk amalan. Tak boleh kita nak ujuh orang yang tak buat amal. Adapun doa, dia ijma' ulama kerana hadisnya banyak dan sahih semuanya. Doa masuk tanda. Jadi kalau kita tak tutup kepala, memada tak dengan doa? Memada dah kata kebanyakan ulama. Cuma orang nak ambil fadilat tutup kepala lebih baik. Semayang seorang ataupun doa seorang tapi menggunakan jamak kami. Rabbana taqabbal minna salatana. Rabbana wahai Tuhan kami. Kalau seorang aku je, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku. Taqabbal minna, terimalah minna dari kami. Padahal seorang diri je doa dalam rumah. Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya ramai tapi baca seorang. Nampak? Tok Imam baca untuk ramai. Ya Rabbana taqabbal salati. Sudah kerja lah. Wahai Tuhan kami semua, terimalah sembahyang aku seorang saja. Hak belakang makmum hak bodoh, amin. Tu. Hak situ Nabi larang, khusus untuk diri kita seorang.
Kalau kita seorang dalam jamak, boleh. Apa pendapat Ustaz tentang Syekh Yusuf Qaradawi? Betulkah beliau seorang mencapai taraf mujtahid? Ditanya Dr. Yusuf Qaradawi siapa taraf mujtahid tak? Syekh Yusuf Qaradawi ni dia orang Mesir. Dia orang Mesir, Ikhwan Muslimun. Nampak? Yang diasaskan oleh Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Yang nak menegakkan Islam dalam negara Mesir sampai sekarang tak boleh-boleh. Tapi Tuhan tak tanya boleh ke tak. Tuhan tanya mu buat kerja ke tak. Buat kerja tak apa. Kemudian dia dihalau oleh Mesir, dan menjadi mufti Qatar, sampai ke hari ini. Dia ni ulama. Tapi kalau soalannya dia ni dapat taraf mujtahid tak? Jawabnya mujtahid dia mu tanya. Mujtahid banyak, mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Hak mana sih? Kalau siapa boleh berijtihad, ada pakar faqih boleh berijtihad dah. Nampak? Tapi ijtihad dia tidak meluasi, maka tak dapat digelar dengan nama para alim ulama mujtahid. Soalan seterusnya, kalau saya taubat melakukan zina, patut tak saya kena hukum sebab? Sebab saya dengar seorang ustaz kata kalau tak kena sebab, saya tidak akan diampung oleh Allah. Ada ustaz kata kalau dia berzina, kita berzina, kita taubat, tapi tak kena hukum sebab pasal tak laksana dalam negara kita, Allah tak terima taubat kita. Jawabnya sebab ustaz tu. Faham? Berkah ustaz tu bubur tengah ramai sebab. Kerana dia telah melampau pada jawapannya melebih daripada apa yang ulama sebut. Ustaz tok guru ni bukan buat tubik hukum baru, bukan. Dia hanya nakal je. Ustaz-ustaz ingatlah, hebat guana pun kelas ustaz. Nakal saja. Tolong ambil dalam kitab-kitab Arab apa yang telah ditetapkan oleh ulama. Orang kapun tak erti kitab Arab ni, mu ambil tolong sapa hak ulama, bukan hak kepala otak mu. Tak ada ulama pun kata kalau kita berzina patut taubat, tak kena hukum sebab Tuhan tak terima. Tak ada. Jadi memandang-mandang dah ustaz ni. Ataupun mu salah dengar, ustaz tu kata lain, kemungkinan. Jawab dengan molek. Siapa yang telah berzina kemudian dia bertaubat, sama ada kena sebab atau tak kena sebab, Tuhan ampun dia. Walaupun 10,000 juta awet, tak ada kira. Tak ada orang dan 10,000 orang. Wak lolok ramai mana pun mu bertaubat dah. Sebab bila bertaubat Allah ampun tak? Ampun. Berzina mana besar dengan sembah berhala. Sembah berhala tu tidak munasabah. Batu dia terlampau besar. Macam mana batu boleh pergi sembah dia? Tak logik langsung. Kerana ahli zina suruh dia sembah berhala, tak muda bodoh. Tapi suruh berzina apa? Pasal barang sedap. Laki dengan puang tak? Dia jadi seronok, dia jadi main gitu. Munasabah. Munasabah tak? Munasabah lah. Faham tak? Pasal laki puang, dia ada syahwat. Duk dua orang jadi gitu munasabah. Tapi manusia pergi sembah batu, dia buat batu tu, lepas tu dia takut ke batu tu, munasabah. Batu syirik paling besar. Maka orang yang sembah berhala ni kalau dia taubat, Tuhan terima tak? Terima. Dah kalau zina habis dia terima lagi. Dah pelacur zaman Bani Israel, dia minum anjing ni. Tapi dia orang Islam. Pelacur ni bukan pernah berzina, dia ahli zina. Faham tak? 3 kali sehari. Pagi dengan bawa taksi, tengah hari dengan set rebek sapu, malam dengan hak tu lah. Malah aku sebut. Kemudian orang yang berzina dan dia tidak bertaubat kepada Allah, ulama kata walau kena hudud sekalipun Tuhan dah ampun dia, melainkan Tuhan pilih dia untuk diberi keampunan. Dia masalah hukum sebab, bukan hak penjenayah. Faham? Itu hak pemerintah. Penjenayah tak ada kena-mengena.
Penjenayah yang hak dia bertaubat saja. Nak, masa solat luhur, imam dak duduk tayak, terus bangun rakaat ketiga. Soalan saya, adakah makmum boleh tegar atau ikut saja bagaimana bila imam sujud sahwi? Nanti imam tak ingat baca tahiyat, terus berdiri rakaat ketiga. Masa dia berdiri tu tok makmum tegar subhanallah, subhanallah, tok imam tak dengar, berdiri betul juga. Jawabnya, imam haram lagi setelah berdiri betul turun semula. Makmum ni boleh nak naik tinggal tahiyat, dan afdal dia baca tahiyat baru naik ikut imam. Kemudian sekarang imam sujud sahwi sebelum salam, makmum yang sujud, maka betul, makmum yang tak sujud batal sembahyang. Faham? Saya ada baca dalam sebuah buku mengatakan ada satu cara nak sembelih lembu, iaitu sembelih ekor lembu. Boleh tak jelaskan bagaimana hendak kaedah tersebut boleh lakukan? Jawabnya, tak ada lagi sembelih ekor ni. Faham? Tak tahu buku benda mu baca tak tahu ni. Main sembelih lembu kot ekor. Nah, yang ada bab sembelih lembu ni maknanya pegang ekor, bukan sembelih ekor. Neh? Jadi pening sembelih ekor. Nah, ni yang tubik sama ekor ni. Berapa blok ustaz tak boleh buka? Bukan blok lah bawah, wet. Blok free bawah. Hal ni bayar bawah beribu-ribu. Neh, wet. Jadi domain kita tu domain bayar hak orang. Kita nak, kita punya apa benda ni, barang dalam web kita ni banyak besar. Nak bila besar kita kena tambah lagi hard disk dia. Neh, dekat domain dekat server dia. Neh. Jadi dia orang ni main keluk-kelek. Tak beri tambah hak ni kata gini pula, hak ni kata gini, macam nak blok je. Neh. Dah kita bayar. Nak, bayar bukan free. Bukan blok website. Neh. Jadi minta dengan server tak beri, server suruh jumpa domain kata tak cukup ni, begitu begini, tak boleh nak tambah begini mana. Jadi kluk-klek. Sekarang ni kita guna hak lain dulu. Bang, www.ustazazhar.net. Terpaksa lah. Neh, kat gini kita akan buat, kalau klik .com tu akan pergi ke .net juga. Sekarang ni .com tak laku lagi pasal dia tubik nampak server not found. Nah, kayak gini kita buat, walau membuat .com sekalipun dia akan pergi ke .net. Ni tengah sambung. Neh. JKK dia buat kerja. Sekarang ini arahan pihak kerajaan, pegawai kerajaan berkabung. Lepas tu pegawai lagi kena pakai songkok berjala putih. Saya alohang dengan songkok ni. Dah guana ke hukum berkabung ni, boleh tak tolong jelas kat sikit arang ke halal harus ke guana. Jadi kita jawab ni bukan pandangan kita. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya tidak halal, ia ini haram dan berdosa bagi seorang kamu berkabung lebih daripada 3 hari, melainkan isteri yang kematian suami saja, iaitu 4 bulan 10 hari. Lain daripada itu, kalau lebih pada 3 hari, haram dan berdosa besar. Kemudian dalam kitab-kitab fatwa, di antaranya kitab fatwa Syekh Atiyah Saqar, di antaranya kitab Yas'alunaka Fiddin. Yas'alunaka Fiddin, pengarang dia jawab kalau tak silap juzuk yang kedua atau yang ketiga. Dia seorang ulama Al-Azhar. Kitab ni terkenal lah, mana soal jawab agama. Haram meletakkan tanda-tanda pada pakaian atau tubuh badan apabila berlaku kematian. Wallahu a'lam. Soalan terakhir, napa hukum kalau makan buah hok duk di pokok dalam pagar sejik dan pokok terbiar di tepi jalan? Baik, dalam pagar sejik, dalam tanah surar, tanah sejik lah, ada sepatang pohon umpamanya. Pokok epa. Buah epa. Hijau buah. Jadi bila ada pokok epa ni dalam tanah sejik,
Nah, orang luar tak usah tanya orang luar. Siapa boleh makan pokok tu? Tok Imam dengan Tok Bilal saja. Kalau sejadah duduk depan sejid tu, Tok Imam duduk situ. Tapi kalau ada pokok buah, siapa boleh makan? Jawab. Kalau pokok dalam masjid ni ada dua. Yang pertama, pokok yang ditanam dalam masjid, tetapi buah dia untuk dijual, untuk tabung masjid. Pokok tu orang lain tak boleh ambil buah. Dia ada pengurusan pihak masjid saja kutip dan jual. Dan masuk tabung. Bukan tabung untuk imam, tabung masjid. Yang kedua, pokok yang ditanam dalam masjid, surau dan tanah wakaf, dan bukan ditanam untuk jual apa, saja tanam. Tak. Jadi ada buah, siapa-siapa boleh makan di situ saja. Tak boleh buat mari lori kait buah. Pergi jual pasar tak boleh. Jadi dia lalu tengok buah pelang dalam pagar sejid, ambil sekoyak halal. Kerana dia masuk tanah wakaf. Nampak? Adat lah. Tapi kalau dia tahu pokok tu tuang punya tanah, tak boleh ambil. Goliknya hak tanah sejid ni tak ada tuang dah. Tuang dia wakaf dah, maka jadi hak orang ramai. Nak makan wak balik tak boleh. Melainkan dibiar sampai buruk, maka boleh ambil wak balik. Kalau tak biar sampai buruk, boleh ambil rasa sekadar rasa. Wallahu a'lam. Malam esok tak ada lah, kata baru lusa surah ladang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi